Assalamualaikum dan hai. Ini hari saya akan menerangkan tentang lecture 11, topik 11, berdasarkan apa yang saya belajar dan saya fahami. Oke. Video ini saya akan menerangkan tentang topik processor, structure and function, yaitu bagaimana CPU ini berfungsi dalam komponen utama dalam prosesor dan macam mana arahan tu diproses. Oke. Kita terus masuk kepada apa tu prosesor dan fungsi utama. Oke. Prosesor ialah jenis macam otak komputer. Oke, beginilah untuk diterangkan. Prosesor ni jenis bertanggungjawab untuk mengambil arahan, faham arahan dan proses data dan simpan semula hasil. Proses ni jenis berulang kali dan sangat pantas. 5 langkah utama prosesor iaitu fetch instruction, yang iaitu dia ambil arahan dari memori, dan yang kedua iaitu decode instruction, iaitu faham arahan, dan yang ketiga iaitu fetch data, iaitu ambil data jika perlu. Keempat, proses data buat kiraan logik, dan kelima iaitu write data, simpan hasil. Macam kita buat resepi, baca resepi, faham arahan, ambil bahan, masak dan hidang. Itu untuk analogi yang untuk senang difahami lah. Okey, yang ketiga iaitu register organization. Register ni dia ni macam memori kecil dan paling laju dalam prosesor. Contohnya, register ni dia digunakan supaya tu prosesor tidak perlu selalu akses RAM. RAM sebab RAM lambat, dan ada dua jenis utama. Yang pertama iaitu user visible register. Dia ini digunakan oleh program simpan data, simpan alamat dan simpan hasil operasi. Manakala pula iaitu yang kedua control dan status register. Dia ini digunakan untuk kawal operasi CPU. PC ini iaitu program counter. PC dia punya untuk simpan alamat, arahan seterusnya. Manakala IR ni jenis instruction register, dia simpan arahan semasa. Dan MAR iaitu alamat memori. MBR iaitu data dari ke memori. Yang kelima itu PSW, iaitu program status word, status operasi. Contohnya hasil sifar negatif. Dan untuk yang mudah difahami, macam register ni kan yang macam kerja meja kecil lah untuk CPU supaya kerja lebih cepat. Yang keempat iaitu kita pergi kepada instruction cycle and pipeline. Contoh dia punya CPU ikut arahan kitaran yang sama. Fetch pertama, kedua decode, ketiga execute, yang keempat write back. Pipeline ni dia konsep penting. Dia ni mesti wajib faham. Okey, macam begini. Pipeline ni dia sama dengan macam buat banyak arahan serentak, tapi pada peringkat yang berbeza. Macam kilang. Arahan 1 sedang execute, arahan 2 sedang decode, dan arahan 3 sedang fetch. Dia punya kelebihan iaitu kelajuannya semakin meningkat dan CPU lebih efisien lah. Mana pula kekangannya iaitu dia bila jumpa masalah pipeline boleh terganggu. Dan kita pergi kepada pipeline hazard. Dia tiga jenis hazard. Yang pertama resource hazard, dua arahan kalau mau guna perkakas sama ada pada masa sama. Yang kedua yaitu data hazard, data belum siap tapi arahan seterusnya sudah diguna. Dia macam raw, read after write, paling biasa. Dan yang ketiga yaitu contoh hazard. Dia ni berlaku apabila ada branch, if atau loop. Atau mana yang kedua yaitu CPU tersalah teka arah, arahan perlu dibuang. Ayat sedang macam hazard ni macam kesesakan lalu lintas dalam pipeline lah. Okey. Yang keenam pula yaitu branch handling dan prediction. Branch prediction ni macam CPU teka sama ada branch ni diambil atau tidak. Tekniknya macam predict taken, not taken.
brain history table, and loop buffer. Tujuan utamanya yaitu dia kurangkan pipeline flushing dan tingkatkan prestasi. Yang ketujuh yaitu X86 vs ARM processor. Jadi contoh X86 yaitu Intel, jadi banyak register dan banyak digunakan dalam PC dan laptop dan sokong interrupt yang kompleks. Manakala pula ARM, jadi RISC based, arahannya singkat tapi seragam lah. Dia jimat kuasa dan digunakan dalam telepon pintar. Sebab tu telefon guna ARM, komputer guna X86. Dan untuk dia punya ringkasan daripada apa yang saya fahami tentang topik ini, kesimpulannya prosesor ini berfungsi dia melalui instruction cycle dan boleh dibantu register dan pipeline untuk meningkatkan prestasi. Namun pipeline ni kan hazard dan branch ni instruction perlu diurus dengan teknik tertentu supaya CPU tu kekal efisien. Okey. Sekian, itu saja yang saya dapat kongsikan tentang topik 11. Sekian, terima kasih.